Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, so ramai yang tanya macam mana nak ke lokasi Tabib Adam ni. Okey, just type je Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Okey, so depan saya ni adalah Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Kita boleh nampak. Dan sebelah depan Klinik Masjid Tanah adalah Petron. Okey. Rumah kita ni adalah betul-betul bersebelahan dengan Petron Masjid Tanah. Nampak tak ada lorong kecil ni? Okey, kalau kita tengok ke kanan sikit, okey, kita pusing. Alright, so dekat kanan ni ada rumah warna kuning, betul-betul sebelah Petron Masjid Tanah. Okey, masuk saja lorong ni, kita akan nampak satu banner lah. Okey, Tabib Adam punya ni herbs dia lah. Okey, so setiap pelanggan ataupun setiap pesakit wajib parking dekat luar sahaja, dekat sini Okey, dekat luar pagar saja sebab dekat dalam rumah hanya untuk pekerja dan keluarga saja. Okey, so dekat sini, okey, kita pause kejap. Kita tengok sebelah kanan ni. Okey, sebelah kanan ni adalah tempat menunggu pesakit lah. Okey, so kita akan tunggu nombor giliran semua dekat sini sampai nombor dipanggil. Okey, so sebelah kiri saya pula ni merupakan bengkel ataupun tempat kita buat rawatan. So bagi mereka yang masih baru, okey, so masa kita untuk merawat adalah daripada pukul 9 pagi sehingga 5 petang sahaja. Lepas tu kita dah tak terima dah mana-mana pesakit. Sebab apa? Sebab kita pun ada waktu bekerja kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Nama siapa? Nama saya Abdul Razak bin Saleh. Dari mana Tuan Razak? Saya daripada Bandar Instek Negeri Sembilan. Bandar Instek Negeri Sembilan. Ini buat bodyguard ke apa? Nama tak bodyguard. Saya Muhammad Syafiq. Okey, ini siapa? Bos. Ya, bos lah kan. Rumah bos lah. Okey. Apa masalah, bang? Okeylah, apa masalah saya? Hai, tak ada masalah. Okey, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okeylah, nak tengok apa, minta tabib keluarkan apa yang tak elok lah. Salah satu dia ni sihir. Yang nafas. Lepas tu ada Sesak nafas kan? Masalah Blocking ni, ada blocking. lepas tu ada masalah penyakit-penyakit biasa ni lah. Kalau boleh, kita pun dah pergi ke hospital. Dan macam datang pergi on off lah. on off. So kalau misalnya ada rezeki saya kat sini, insyaAllah mungkin Allah Okey, bila on off abang kenal saya kat mana? kat dalam YouTube. Banyak kali saya tengok. Okey, apa pesan saya pada netizen kalau sakit? Belajar. Pandainya. Saya pun datang pun salah satu padanya. Nak belajar, alhamdulillah. Jadi kita menentang sihir. Betul ya. Dajjal akhir zaman dah berlambak-lambak dah. Itulah. Malaysia tidak daftar lagi. Dia mengatakan sihir ni adalah satu jenayah ataupun pembunuhan. Jadi kita kena ada self defense. Itu yang datang yang paling baik lah, betul. Adik tak ada masalah Cuma tengok masalah ayah je kan. Berapa lama dah tinggal di rumah sakit? Kalau sakit dalam, sakit luaran ni, gaut ni dah 20-30 tahun lah. Wish, lama tu. Sejak sakit keturunan. Itulah ingat kalau hajat saya ni Bang saka sekali. Lepas tu sebab dulu arwah abang dah pesan. Dia kata, dia kata boleh, kata kalau nak buang gaut ni. Kata dia lah ni, dia pesan dengan saya dulu. Tapi masalahnya gaut ni sakit keturunan. Kalau nak dielokkan, kata dia, kena ubatkan keturunan tu. Itu kan pesan dia lah, Allahualam. Jadi saya membawa hajat pasal dah 30 tahun saya pegang gaut ni. Dalam pada gaut tu sakit lain yang ada, sakit lelaki lah, sakit prostat. Itulah. Baik. Kalau diizinkan Allah Ta'ala, mungkin dengan ruqyah cara begini dapat apa, Allah Ta'ala izinkan sembuhannya. Jadi apapun, kalau dia kata jadi, jadilah. Kun fayakun. Ya, kalau kun fayakun. Kalau bukan masa dia, mungkin tak sampai lagi masa dia. Ya, saya terima seadanya. Abang kat sini pun kira usaha. Ini sebahagian daripada usaha. Sebab kalau nak kata jumpa doktor, saya dah kerap dah jumpa doktor, masuk hospital, keluar hospital. Jadi ini bukanlah kata ikhtiar terakhir, tetapi selagi ada ikhtiar lah. Lagi kudrat. Selagi ada ikhtiar, saya akan ikhtiar. Ini pun dah
Saya punya nama itu ni dah berbulan dah ni nak datang sini. Apa tu? Angkat. Macam ya, pasal saya pun kerja. Masih kerja lagi. Selamat datang. Harba jangan datang. Okey, Bismillah. kerja. Jadi pasal kerja, jadi nak datang hari Sabtu hari Ahad takut Penuh, jam. ramai, Jadi saya cari hari-hari yang Tak ramai orang lah. tak ramai orang lah. Hari ni alhamdulillah rezeki saya lah. Saya sampai-sampai tadi tu pun saya dah duduk tadi, saya jumpa adik kat depan tu. Saya kata ada harapan tak kalau nak jumpa Datuk? Kata kenapa tak cakap tadi, dia kata. Saya kata lepas tu saya pun daftar nak jumpa Datuk. Dia kata tak tahulah berapa lama. Saya kata tak apalah, saya tunggu lah, kata buat hajat. Jadi alhamdulillah dapat jumpa face to face. Saya nak pesan netizen luar sana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila nak jumpa saya, bukan saya mengira. Pertama, kadang-kadang kita sembang ni, orang punya cerita, contoh abang cerita, saya dengar lah. Takkan saya nak potong, bang ambil yang pendek je bang, apa masalah dah. Orang rasa tak sedap. Hajat dah lama nak jumpa ni. Contoh lah macam saya ada keturunan sakut ni, okey dah, itu saya nak tahu, lain tak ada. Cerita saya gini-gini, orang pun rasa tak selesa. Ibarat macam personal touch tu tak ada bang. Saya tunggu jadi luar tadi. Jadi kalau ada rezeki bila ada. lama netizen kena faham. Macam semalam daripada pagi sampai ke petang tak habis-habis orang nak jumpa saya. Jadi yang ada datang time makan, time solat Zuhur. Jadi saya pun nak kena solat Zuhur, nak kena makan, bila kena rehat. Dia sanggup tunggu pukul 3 baru. Kalau tengok semalam yang ada budak artis tu, kalau tengok artis tak belum keluar lagi. Ada. Tapi dan saya belum yang artis Christina tu. Dah banyak jugalah tengok. Dah loading belum YouTube? Baru siap belum? Edit. Ada yang Christina tu, dia je dekat 3 jam dengan keluarga dia. Masalah family lah. Jadi bila suami cerita masalah, dengar pada isteri, dengar pada anak, berbalahan. Macam saya ni konsultan, tapi oleh kerana kita sebagai perawat, sebagai penasihat kepada masyarakat, jadi saya sebagai neutral lah, saya tak ada pihak mana-mana. Saya cuba damaikan lah. Pasal apa? Dah ke mahkamah dah 3 kali. Jadi kalau boleh kita selamatkan, kan pahala, kan kita secara Islam, kan. Yang datang saya zahirnya saya, tetapi saya juga membawa hajat batinnya yang dekat rumah. Nak minta tolong tabib ikhtiarkan anak perempuan saya. Anak perempuan saya tu macam dia nak kata apa, dia dengar cakap kita, tapi dah macam ada unsur-unsur lain negatif yang kontrol dia. Jadi kadang-kadang dia balik malam. Kadang-kadang di balik malam tu bukan dia balik dia je, kadang dia bawa balik benda-benda lain. Benda-benda lain ikut lah dengan kita lah. Jadi mak dia tu sangat sensitif. Mak dia dapat rasa, mak dia dapat macam firasat lah. Dia dapat, lepas tu mak dia macam bermimpi yang benda pelik-pelik. Tapi memang selalunya kalau kita tak ada apa-apa, kita jarang termimpi pelik-pelik macam tu. Betul. Jadi itulah tu zahirnya saya membawa juga hajat anak tu tadi. Baik. Kalau dapat tabib ikhtiarkan supaya dia putuskan apa juga hubungan yang ada, ikut tu lah. sama ada dengan secara fizikalnya ke, secara lahiriah batiniahnya ke, supaya tak ada gangguan. Pasal adik ni nak cakap tu kakak. Jadi bila dia kena marah kan. Hormat. Jadi dia hormat ada dua bang. Dia ada dua peribahasa. Teguran untuk membina dengan teguran untuk menghina. Kita tegur untuk membina. Pasal kita dapat tahu ataupun kita dapat diri rasa kan, contoh kan firasat ada benda yang tak elok. Tapi dia takkan cakap mana ada. Betul. Dia akan argue. Betul. Pantas dia beta kita balik. Ini salah satu masalah. Okey, daripada pengalaman abang nampak tadi, abang rumah nampak dia gini, ada ikut. Salah satu gangguan dan saka. Dan dia, itu yang dia ego. Ego dia tinggi. Dia takkan dengar cakap siapa pun. tapi kalau saka tu saya tak nafikanlah daripada keturunan. Sama juga dengan diri abang ni. Macam tadi cakap apa? Saka gaut. Kalau yang baik itu kalau boleh simpanlah. Kalau yang tak baik itu keluar. Bang, mana ada saka baik bang? Apa yang menduakan diri kita dalam kita adalah syirik.
Betul. Walaupun dia baik, boleh kita panggil dia suruh duduk luar. Yalah, itu kalau duduk kat luar lah. Jaga kat luar, bukan dalam. Walaupun dia Islam sekalipun, Mak Imah. Kalau dia dekat dalam pun tetap kena, tak guna juga. Tak guna. Jadi bentuk apa? Apa yang baik? Konon-konon penjaga. Betul orang tu saya cakap. Ni caka ni jaga engkau. Dia kena sihir. Dia diam, dia tak buat apa pun. Tak ada jaga pun. Tak jaga apa pun. Yalah. Baik sudah keluar. Betul. Bagi saya lah. Betul. Jadi ada buat apa? Jadi antaranya itulah bila dah tengok YouTube tabib, antaranya itulah kalau tabib dapat turunkan pengajaran-pengajaran yang Balik nak ijazah ya. Okey, baik. Dah minum air belum? Kata siap minum dulu. Puasa ke? Tadi buka puasa dia buka puasa. Ya. Puasa nak bawa air. Bismillah. Okey. Cik Razak, dengar tak? Tahu tak kita masuk YouTube ni? Tahu. Ikhlas ya? Ikhlas ya, insya-Allah. Okey. Siap ready ya. Dalam hati zikir Allah 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 ikhlas terbuang Bismillah ila sunna Muhammad. Bismillah. 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 Bismillah ila sunna. Bismillah. 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 Apa rasa? Macam bergegar. Mula-mula tu gegar lah. Ya, okey lah. Okay, cuba goyang kaki kanan yang berat tadi, gaut tu kan. Memang ni tengah sakit ni tu. Cuba rasa ringan ke berat dulu. Tak dapat saya nak Okay, cuba bangun jalan. Cuba rasa berat ke ringan badan, kaki semua tu. Assalamualaikum enggak? Di mana? Melimau.
Buat limau. Yalah, mungkin ada perubahan, mungkin saya tak perasan lah. Okey, tak apa. InsyaAllah. Ni tak ada masalah kan? Selalunya belah kanan. Sini. Lepas tu kiri ada jugalah. Dua kaki tahu atas. Tak apa ni Ustaz. Tak apa. Lagi sebelah. Allah. Sikit InsyaAllah. Masuk sikit dah kan. Kita banyak dia kita dapat. Bismillah. Bismillah. Okey, sama. Bismillah. 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 Okey, turun. Ayun. Nak ayun. Dengan ke berat? Ada 5 lah nama dia. Biru ni nama dia. Macam mana saya nak cakap Ustaz? Mana saya tahu awak rasa kaki saya. Rasa berat ke, ringan ke? Kalau dia ayun ni ringan lah. Sakit tu lagi. Sakit tu memang ada lah. Ni Dekat mana? Dekat sini memang Sebelah pasal tumit atas tumit ni. Dia pasal pergelangan ni memang tengah sakit. Bismillah. 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 Okey, cuba pijak. Alhamdulillah. Ada lagi sikit lah. Lagi sikit, ada lagi. Baik, duduk. Saya habis bang. Kita matikan keturunan saka bang. Keturunan saka gaut. First time saya bang, saka gaut. Saya sebenarnya membawa apa tu daripada arwah alung saya. Dia kata boleh, dia kata kalau nak ubat, dia kata Potong kaki bang. alung dia kata tak ada keupayaan, dia kata pasal ni sakit keturunan, dia kata. Jadi Dia tukang ubat jugalah. dia kemarin dia tak tukar ubat, tapi Boleh berubat lah. dia Ada kepandaian adalah dia mata untuk melihat. Oh. Jadi dia pesannya, dia kata alung, dia kata tak sampai ke situ untuk apa nak memutuskan gaut ni, pasal dia pun gaut. Oh. Jadi bila dia apa tu, dia cari punca dia kata itulah, dia kata sakit keturunan. Kata kalau nak diubatkan, dia katanya jauh, dia kata keturunan ni. Jadi itu kata dia lah. Jadi saya membawa kata dia yang dah tak ada tu. Bijak lagi bang. Bangun bang. Puaskan hati bang.
InsyaAllah lah, mudah-mudahan. Anak-anak ada kau? Tak ada eh? Ada. Ha? Ada. Kita cakap keturunan tu. Jadi pesannya juga lagi, dia kata kalau dapat cari orang pandai, dia kata kalau boleh yang tukar darah. Yang tukar darah. Tapi pernah dengar? Tukar darah ni tukar orang. Ke macam mana? Tak, itulah dia kata secara Tukar darah ni orang lain darah lain orang lain lah. secara yang merawatkan tu. secara apa orang kata, secara mistik ni kan. Oh, jadi mesti. Itu katanya lah. Pasal dia pesan begitu. Pasal dia kata, mana kata darah baru yang kita tak perasan lah. Allah, ilmu Allah ni kan luas. Ya, betul. Jadi antaranya itulah diubat keturunan tu. Dan satu lagi dia kata kalau orang yang pandai, dia kata yang boleh, kalau ada orang yang boleh tukar kaki pun ada, tapi saya tak jumpa lah orang tu. Jadi yang saya dipesan gitulah. Cuma ada kesempatan ni, kalau misalnya ada jodoh saya kat sini, insya-Allah. Satu pasal prostat ni kan, saya dah dah 30 lebih tahun. dah tak ada, yang ini baru ni dalam 5-6 tahun macam tu lah. Tapi saya tak boleh nak tahan kencing. Sekarang kaki settle. Kaki insya-Allah saya ini kaki saya sebenarnya buat kaki gaut ni saya tak ada apa sangat. Yang saya sangat risau prostat saya. Sekarang diri sakit lagi tak? Ini dia. sakit biasa-biasa ni lah, saya rasa macam biasa lah. Tapi yang hajat saya yang paling besar sekali prostat ni, dengan yang dekat rumah, anak perempuan saya tu. Ini dulu kan, nanti rumah second. Yang rumah yang nak masuk YouTube ke tak payah? Pasal apa kena sebut nama? Yang rumah tak payah lah. Tak payah kan lepas tu kita rawat ni, kita matikan, baru kita buat cara biasalah, tak payah masuk YouTube. Okey, bismillah. Cuba rasa bang bismillah. Bismillah. Okey bang Allah bismillah. Bismillah. Rasa bang? Allah. Nampak bang? Dia yang rasa pula. Pukul anak sini menantu macam tu lah. Cubit besar kat apa? Paha kanan. Saya tak rasa, dia yang rasa. Jadi macam mana? Kena buang dua-dua. Dia pulang lah. Sedangkan saya bawa kat abang dia rasa. Mungkin dia rasa bagi pihak saya. Transfer keturunan. Jadi tak apa, lepaskan saya dulu. okey. Okey dia. Ini saya kena tarik lagi ni. Tak boleh betul macam. Bismillah. Bismillah. Awak kena zikir dia. Tahan. Supaya tak kejawab. Bismillah. 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 Rasa bang, perut. Dia yang rasa. Abang picit lah. Keras ke lembut? Saya prostat ni diganggu dekat bahagian Hari-hari tu lah. Jadi kadang tak sempat nak pergi toilet kan. Kadang diganggu kat situ lah. Jadi kadang 2 jam punya perjalanan pun saya terpaksa pergi apa ni. Tapi tarik kaki Rasa sakit. yang gaut sakit tak? Tak rasa tu masa kat perut je. Tak, yang Kaki gaut tak rasa, perut je, prostat dia. Tapi bila sampai tarik perut, dulu dah sakit. kaki pun sakit. Dia pula yang rasa.
transfer. Lepas tu kena bawa bodyguard. Itu masalah tu. Allahu Akbar. Jadi dia pun kena buat rawatan lah. Tapi nak abang kata nak kemudian tak apa. Tak apalah, kita akan satu lah dulu. Apa nak pesan netizen bang? Ini macam contoh kadang-kadang kalau nak cerita orang tak percaya bang. Awak sini sakit. Yalah. Ni apa pun kena cakap bang supaya orang faham. Lebih muda macam ni. Mana ada sakit gini. Ini bukti. Karen. Ni dia ada connection. Saka tu kan. Ada passing baton lah senang cerita lah. Habis dah anak kan. Apa nak pesan ni dia tu bang? Okey lah. Nak pesan kan? Nanti ayat tu. Okey, pesan saya pada netizen yang di luar, selagi boleh usaha, kita usaha. Mungkin ada yang dah pergi jumpa doktor tapi belum bertemu jodoh dengan ubat. Dan macam saya cakap tadi, selagi ada usaha kita boleh ikhtiar, dan mungkin sampai masa Allah Ta'ala akan beri kesembuhan pada kita. Dan itulah nasihat saya pada netizen yang ada di luar. Assalamualaikum. Adik Tak tahu nak cakap apa. rasa lah cakap ayah siapa saya buat pada ayah awak rasa apa, ceritalah. Tapi apa yang saya nak sampaikan, memang benda ni kita tak nampak, tak disangka, memang tak nampak. Tapi apa yang saya rasa is that apa yang rasa bila dirawat, saya rasa perut tarik sakit. Lepas tu bila tarik kaki tu, dengan kaki sekali rasa sakit. So rasa macam apa-apa pun orang kata apa, sakit tu memang ada. Kita minta dengan Allah, InsyaAllah Allah akan bagi jalan, dan Dia akan tunjukkan jalan untuk kita berubat dengan cara yang betul lah, InsyaAllah. Okey, baik. Adik yang muda, umur apa bang? Sekejap. Umur muda 29. Apa yang kamu masuk daripada tempat rawatan saya sampai ke dalam bengkel rawatan saya, apa yang syirik khurafat yang banyak yang tak percaya tentang rawatan saya kat sini? Apa yang syirik dan khurafat kat sini yang melanggar dari segi akidah Islam? Saya tak nampak lah benda tu, Syekh. Sebab tempat ni orang kata apa, tak rasa apa-apa pun. Yang rasa muskil tak nampak. Cuma orang kata yang beragu-ragukan ke? pun tak nampak. Alhamdulillah, memang saya masuk, saya rasa macam tak ada rasa pelik lah kat sini. Tak ada rasa macam ada benda bukan-bukan ke aku, tak ada. So Alhamdulillah, maksudnya tak ada rasa macam pelik kat sini. Semua okey je. Okey, jadi apa yang kamu tengok cara rawatan kita, tak ada ruqyah, tapi kita guna kebatinan. Saya rasa abang pun faham tentang ilmu Allah ni luas, kerohanian dan kebatinan. Macam awak muda mungkin tak banyak sikit pun tahu tentang zahir dan batin. Jadi kita guna kebatinan. Yang dia macam saya ni dulu rajin juga mencari benda-benda pelik ni. Benda pelik macam mana tu bang? Saya pun rajin juga lu mencari benda-benda pelik. Orang kata kalau nak cari berani, lawan gelap. Selalunya orang takut gelap. Jadi saya cari gelap. Dan saya punya aktiviti biasa keluar selepas maghrib isyak lah. Selalunya lepas isyak orang kata gelap kan. Jadi kalau orang kata engkau takut apa? Jadi engkau pergi kat situ. Kau takut, orang kata takut nak pergi, takut dengan kawasan kubur, kita pergi kubur. Takut dengan mana-mana tempat gelap lah orang kata. Jadi yalah, itu pencarian saya lah. Jadi saya dah banyak lah, saya lalu jugalah benda-benda pelik ni. Tapi bagi saya perubatan cara begini bukanlah yang pelik sebenarnya. Tapi salah satu alternatif bagi saya. Sebenarnya kalau nak tengok di luar sana banyak lagi cara perubatan yang pelik-pelik pun. Tapi yang ni bagi saya ini adalah rawatan alternatif. Yang saya tak nampak ianya bercanggah dengan akidah Islam. Yang tabik gunakan pun cuma ayat Quran, tak ada pakai kemenyan, tak ada pakai limau, tak ada pakai apa. Walaupun dulu saya pakai juga limau. Saya mandi limau. Orang kata mandi limau ialah mandi limau wangi, yang kata nak buang-buang apa-apa benda lah tu. Jadi ya, saya tak nampak ada yang pelik dalam dalam rawatan ni. Okey, cuma saya nak pesan abang dengan anak lah, cuba apa?
Cuma ialah bila yang pelik saya tengok bila dapat warkah daripada majlis. Yang itu yang pelik lah saya kata. Sepatutnya dia lebih faham sepatutnya. Sedangkan kita yang netizen kita macam kita ni tahu, kita pun tengok saya tak nampak kesalahan, tetapi saya nampak pelik juga lah bila nampak warkah tu, saya nampak pelik juga lah. Jadi saya sempat bertanya dengan adik dekat luar tu tadi. Jadi dia suruh baca, dia kata cuba abang fahamkan, dia kata. Jadi saya kata itu lumrah manusia lah. Kalau orang tak suka, dia tetap tak suka lah. Jadi bagi saya semoga kita panggil apa ni? Pusat rawatan. Semoga pusat rawatan ni terus dikenali ramai dan dikunjungi ramai bagi netizen yang ada di luar sana yang memerlukan rawatan alternatif selain daripada rawatan rawatan di klinik maupun di hospital. Ini kita usaha je lah. Bagi saya ni cabang usaha. Sebab kadang-kadang ada benda yang hospital tak boleh nak usahakan. Contohnya macam yang saya minta pada tabib untuk anak saya di rumah ni, tak boleh nak pergi ke hospital. Jadi kena pergi ke tempatnya lah. Cuma orang yang faham dia faham. Kalau orang tak faham tu macam-macam fitnah. Itu saya percaya. Susah nak faham. Jadi bagi saya cerita ni dah tak pelik sebenarnya lah. Dalam sebab saya pun keluarga pelik. Saya pun keluarga pelik. Jadi ibarat cubit belah kanan pergi rasa kan. Itu pun pelik juga kan. Jadi kalau nak cerita pasal contoh, saya tak rasa, tapi saya tak tahulah yang dia terasa. Sebab tu dia duduk bagusnya kat sini. Kalau dia kat luar, tiba-tiba kita bawa dia sakit kat luar. Dia ingat punca dia sakit situ, tapi ni kat sini dia nampak kan. Saya pegang sini, bukan pegang lah, saya tarik gini, dia sakit. Sedangkan perut ayah awak saya tak pegang betul. Saya tarik jarak jauh gini betul. Jadi awak rasa sampai ke kaki betul tak? Jadi dia link. Tapi tak apalah, macam saya cakap tadi, kita ikhtiarlah satu-satu. Boleh. Mudah-mudahan lain kali boleh datang lagi. Lain kali datang lagi, InsyaAllah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada netizen di luar sana, jangan tak percaya pada benda mistik ataupun alam gaib. Dalam Al-Quran, hadis semua ada dalam tu. Ya, cuma kita tak belajar, tak kupas dalam lagi ilmu Allah ni. Ya, yang tak faham, cari ilmu Allah. Cari sampai dapat apa itu ilmu Allah. Contoh huruf alif. Berapa banyak pecahan dia, bang? Alif lam ha 99 pecahan dia. Betul? Sedangkan 3 je, alif lam ha 3, 4 dah. Nama juga satu batang tadi alif. Pecahannya banyak, tak terkira. Jadi setiap apa pun kita ada huraian dia, ataupun setiap penyakit ada penawar. Usaha kita cuba sabar, yakin, doa dan tawakal. Kepada anda netizen di luar sana, setiap penyakit ada ubatnya, medis ataupun non medis, insya-Allah. Macam abang ni sakit gaut keturunan. Jadi tarik sini, rasa sini. Nak percaya tak percaya, adik ni dah, nama apa tadi bang? Ikwan. Adik Ikwan ni dah rasa. Ni bapak dia sendiri, dia rasa sendiri. Jangan tak percaya. Walaupun dia anak muda 29 tahun, ternyata depan pada ini bukan magic show, bukan David Copperfield. Ini adalah kenyataan ilmu Allah. Kita gunakan kebatinan. Kita tak guna benda-benda kurafat ataupun syirik. Okey? Jangan lupa zikir di mana? Dalam hati, bukan di mulut. Di mulut itu jasad, di hati itu roh. Kuatkan roh, bukan kuatkan jasad. Jangan lupa sekarang Al-Fatihah kedua bagi kita masih hidup atau terang mengenai dunia. Jangan lupa selawat kasih Muhammad. Jangan lupa like, share, subscribe. Tekan lonceng tiring. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kun fayakun.